Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa ta'wilah waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sekali lagi kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah. Sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan juga fardu isyak nanti secara berjemaah. Sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini sama-sama kita dapat duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu yang kita doakan mudah-mudahan dicucuri dengan rahmat dan berkat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pejam celik kita dah masuk kepada tahun baru. Walaupun tahun baru ni bukan sambutan tahun baru kita orang Islam, tapi kena mengaku juga ni tahun baru. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita jumpa tahun lepas. Ni kita jumpa tahun baru. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita sudah pun ditinggalkan oleh masa ini begitu pantas, begitu cepat. Sedang-sedang tuan-tuan, kita sudah hilang setahun daripada umur kita. Satu hakikat yang dialpa dan dilalaikan oleh ramai orang. Dia kata, oh tahun ni tahun 2022. Tahun 2021 mana pi? Tahun 2020 mana pi? Sudah pergi meninggalkan kita. Tuan-tuan, mula-mula masa meninggalkan kita, akhirnya kita betul-betul meninggal. Ini tuan-tuan satu peringatan. Walid, ramai di antara kita tuan-tuan, dia rasa tak ada apa-apa dengan tahun yang baru, bulan yang baru. Padahal bagi orang Islam, tahun-tahun yang berlalu ini, dia kena postmortem, dia kena muhasabah, dan dia kena bangkitkan satu tekad dan azam. Dia tak nak sia-siakan lagi tahun yang akan datang, bulan yang akan datang, minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Dia tak nak sia-siakan. Sebab apa? Semakin tahun duk mai, semakin kita dekat dengan apa yang dinamakan ajal dan maut. Allah Ta'ala peringat kepada kita dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.
Ramai orang hafal surah ni. Surah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala peringat kat kita ada berapa benda. Yang pertama, alhaakumut takasur. Kamu semua dialpa dan dilalaikan sibuk mengumpul harta benda. Bahasa Kedah, ghalit, duk cari duit. Kamu diralitkan dengan takasur. Pakat duk impun geran tanah, geran kereta, duk impun tengok buku akaun simpanan, saham. Tak kaya atau apa, tak hisam, tak apa, janji kaya. Oh kan tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan salah kaya, tapi saya nak cerita ramai yang ghalib. Al-Quran memperingatkan kepada kita ramai yang ghalib. Hatta zurtumul maqabir, tersentak tiba-tiba saja kamu masuk ke dalam kubur. Zurtum tu makna bahasa kita, kamu ziarah kubur, transit. Sehingga kamu transit duduk dalam kubur. Al-Quran menggunakan kata zurtum, kan? Maknanya kita duduk sat. Kita nak balik tempat yang kekal abadi di padang mahsyar, di akhirat kelak. Masuk kubur sat. Tapi sat-sat pun tuan-tuan, ramai yang duduk beratus tahun. Ada yang duduk beribu tahun dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampai kubur pun penuh. Tu transit tuan-tuan. Tempat yang ramai kita transit tapi kita tak perasan. Lah banyak kampung-kampung duk pening, kubur kuih duk penuh, masjid kuih duk kosong. Kubur penuh, tuan-tuan kan. Kampung saya pun depa duk bincang nak tambah kubur penuh, masjid kuih duk kosong. Apa tak kosong? Tok Imam mati, Tok Bilal mati, Tok Siak mati. Anak Tok Siak tapi masjid. Ada setengah Tok Imam mati, anak Tok Imam tak ada kat masjid. Tok Bilal mati, anak Tok Bilal raka. Oh, jangan main. Jangan main. Allahu Akbar. Di akhir zaman ni tuan-tuan, ada tempat yang tak ada orang ganti, kan? Allahu Akbar. Kalau kita dengan kerajaan ni pencen seorang, ada orang ganti masuk. Pencen makmum tak ada orang ganti. Allahu Akbar. Saya pergi setengah masjid, mereka duk bagi laporan. Ustaz, lamalah ustaz tak jumpa. Itu saya pergi ceramah di Kastam, Pelabuhan Kelang. Lepas boleh buka masjid ni, saya pun pergi kuliah. Sampai-sampai laporan pertama tu imam kata, Ustaz, Tok Bilal kita tak ada dah kena Covid. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ingat senang kan nak ganti Tok Bilal. Oi payah. Anugerah juara lagu ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun ada pengganti. Maharaja Lawak pengganti bersepah. Kalau buat apa tuan-tuan, Akademi Fantasia tu tuan-tuan, oh jangan main. Ada seorang tuan-tuan dah jadi juara, tahun depan ada lagi juara. Tapi kita nak cari makmum pengganti payah. Ada setengah masjid di Kedah ni tu imam tak ada calon. Jangan main. Pejabatan agama pi tapih. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapih punya tapih punya tapih. Tak ada. Kan? Ada. Jangan main. Orang duk komplain apa jabatan agama nak latih lambat. Jabatan agama minta calon. Orang kampung tak tahu nak calon siapa. Jangan kata nak calon imam, dia kata nak calon makmum pun tak ada. Mati seorang makmum tak berganti. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Allahu Akbar. Kalau Tok Bilal mati tuan-tuan, mereka duk komplain lah, Tok Bilal sengau lah, Tok Bilal napas pendek. Mati dia, lagi pendek napas pun tak ada tuan-tuan kan? Oh jangan main. Allahu Akbar. Allah kata ghalib. Hatta zurtumul maqabir. Akhirnya hampa pakat masuk kubur, kita sentak di situ. Allah kata apa? Kalla saufa ta'lamun. Hampa jangan jadi lagu tu. Perkataan kalla ni kalau terjemah bahasa Arab, hampa jangan dak buat lagu tu. Kalla saufa ta'lamun. Lagi hampa tahulah. Kita lah ni tuan-tuan tak tahu lagi. Kalla saufa ta'lamun. Lagi akan tahulah. Apa akan tahulah nasib untuk nasib hampa. Semua laki sekali saufa ta'lamun. Jangan dak buat lagu tu. Lagi apa akan tahulah. Apa kata apa dah? La tarawunnal jahim. Duk galik sangat, duk cari duit sangat dalam dunia sampai tak dan ligan akhirat, tak dan beramal, tak kira dosa pahala.
la tarawunnal jahim, kamu akan jumpalah, kamu akan nampaklah neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu akan tengok dengan mata kepala. Ainal yaqin ni terjemah bahasa kita mata kepala. Lalu dengar cerita ya, Tok Guru duk baca kitab neraka itu bakarannya gini-gini, dahsyatnya, terbakar, lepas terbakar tak mati, terbakar lagi, duk dengar cerita. Allah kata ainal yaqin, hampa akan tengok dengan mata kepala. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada benda yang penting di sini tentang nikmat akan ditanya. Hari ni kita nak sembang pada malam ni azam baru ni. Nikmat akan ditanya. Isu dalam surah ni yang pertama, isu dia kita ghalib sampai mati leka. Isu yang kedua, akhirat pasti akan berlaku, kita akan ada hisab. Isu yang ketiga, nikmat yang Allah bagi Allah akan tanya pada hari akhirat. Ni isu besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila mai tahun baru, selalu orang duk cerita azam baru, azam baru. Bagus tuan-tuan, kena buat tekad azam baru. Tapi orang Islam, dia tak serupa dengan orang yang kafir. Orang yang kafir, dia akan fikir pencapaian duniawi. Kalau seorang ahli sukan, pemain bola sepak, bila tanya apa azam baru awak, saya berazam tahun ni nak jadi pemain pro. Saya nak main JDT, gaji mahal. Oh kan, contoh. Pemain lain pula, saya tak mau dah takat main kelab, saya nak main kebangsaan. Tu dia punya azam. Hak kayu gerek, duk kayu kata pimai-pimai, tuan-tuan. Saya nak kayu gerek Olimpik pula. Ha kan? Ha, azam. Azam duniawi. Ramai orang azam takat dunia. Tanya orang meniaga, saya tahun ni azam saya nak buat cawangan. Oh, saya nak jadi millionaire. Tanya siapa-siapa pun, memang azam dia duniawi ni, semua orang nak mencapai kemuncak dalam kerjaya dia. Artis, cuba tanya artis, apa azam baru? Azam saya tahun ni nak menang anugerah juara lagu. Tahun ni saya kalah, tahun depan saya nak menang. Saya akan menyanyi sepenuh hati. Oh, kacau tu. Saya nak buat keluar album baru dan sebagainya. Tuan-tuan, ramai. Tanyalah siapa pun, cita-cita duniawi ni tak pernah lekang. Siapa pun. Kan tuan-tuan? Cuma ada orang jadi zombie, mayat hidup, tak ada cita-cita. Hang cita-cita apa tahun ni? Tak tahu. Apa-apa jadi, boleh makan sudah. Ada tak ni orang panggil mayat hidup? Orang yang hidup tak ada cita-cita, dia mati sebelum mati. Tuan-tuan, tak ada cita-cita apa. Hang nikah tak mau kata ni? Tak tahu. Tak ada siapa nak ke saya, tak nikah sudah. Nikah apa tak mau? Tuan-tuan ni kira nak mati dah kalau tuan-tuan tak ada cita-cita nak nikah satu lagi. Bini dengar lain macam Ustaz, tak sungguh orang jantan ni nak mati pun dia ada cita-cita, cuma takut je. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertanya, ada orang tua-tua pergi duduk hospital, kita duduk sembang dengan dia duduk apa? Misi lawa jadi bini bagus. Ampun tuan-tuan, dia sakit teruk dah, dia duduk kata misi lawa kalau boleh buat bini. Maknanya dia tu kira semangat hidup kuat lagi tuan-tuan. Allahu akbar. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslim, cita-cita dia ada kan, cuma takut lebih, jadi cita-cita pendam mana buat gimana. Allahu akbar. Ada kawan saya, dia buat pantun, kami duk gelak kat dia. Dia tulis situ cita-cita kat hujung tu, tapi akhirnya cita-citaku musnah. Oh, dia tulis situ. Allahu akbar. Saya tak tahu dia nak tulis apa, tapi saya duk buat lawak kat dia. Dia ni tulis cita-cita musnah pasal dia duk angan-angan nak menikah dua. Bini dia tahu tak cukup tanah kena lari. Tu dia tak cita-cita musnah. Dia kata, ustaz, macam kasyaf ya. Sajalah. Allahu akbar. Maknanya dia ada cita-cita. Dunia akhirat ni kita kena ada. Cuma beza dia tuan-tuan, orang Islam dengan orang bukan Islam.
Orang Islam cita-cita dia semua kait dunia akhirat. Dia nak menikah dua pun pasal akhirat. Oi, lain macam Ustaz cerita menikah dua. Tak, saya bukan cita-cita nak abang ayah kat tuan-tuan. Ya, ada orang cita-cita menikah dua pasal takat dunia. Siapa nak nikah dua? Aku handsome, aku nak tunjuk kat orang kata aku laku. Ini bukan cita-cita orang Islam. Orang Islam, saya ni bini suruh menikah Ustaz. Dia suruh tolong janda sebelah rumah. Dia tak kesian. Kan cita-cita agak menikah dua. Tapi bini dia, saya jumpa kemarin. Ada satu orang ni, dia menikah dua, mai dengar ceramah saya, dia duk berkenal. Ni Ustaz ni, menikah dua. Saya kata berani. Saya kata, dia kata bini saya cari, dia suruh menikah. Kawan dia, kata hebat kan. Bini kita, tuan-tuan, abang jangan duk gatai. Tak jadi, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, bini dia suruh tolong kawan ni. Nikah dengan janda ni pasal nak bantu, nak tolong anak yatim. Cita menikah dua pun cita-cita dia akhirat. Jadi tuan-tuan nak rekah cerita dia. Orang Islam, dia tak sama dengan orang lain. Orang lain ni cita-cita takat duniawi. Takat seronok, takat kaya, takat masyhur, takat popular, gitu ya. Tapi orang Islam, dia punya doa, Allah ajak kepada dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan tengok cantik Allah ajak dalam Quran. Allah suruh kita minta doa. Ni doa ni Allah cerita lepas daripada wukuf di padang Arafah. Lepas orang Islam buat haji. Orang Islam buat haji, dia baca doa. Apa dia? Allah kata, yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Depa pakat doa, ya Allah, bagilah kepada kami kebaikan di dalam dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan bagilah kepada kami kebaikan dalam negara akhirat. Wa qina adzabannar, ya Allah, peliharalah kami daripada azab neraka Allah. Tengok tuan-tuan cita-cita orang Islam. Kebaikan dunia kena ada, kebaikan akhirat kena ada, dan terpelihara daripada azab neraka Allah. 3 elemen. Cita-cita kita tuan-tuan, azam kita tak boleh lari daripada 3 elemen ni. Kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Tuan-tuan, kebaikan dunia, kita ada kereta, kita ada isteri yang jelita. Kan? Kita jadi orang yang punya harta, dan kita juga ada kuasa. Biasa orang sebut gitulah dunia. Tuan-tuan kan? Kena ada. Orang Islam dia tak boleh tak ada kereta. Sebab kebaikan dunia ni. Nabi kata, antara kebaikan dunia ni dalam kitab Tabihul Ghafilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara kebaikan dunia ni, iaitu Al-Markabus Salih. Al-Markabus Salih, kenderaan yang baik. Tuan-tuan, lepas tu rumah yang luas. Min sa'adatil mar'i, Nabi kata yang membahagiakan manusia. Manusia ni elemen kebahagiaan dia kena ada berapa-berapa elemen. Nabi kata antara dia Al-Markabus Salih. Al-Markabus Salih, yang tak kata kereta je nama apa, tapi kenderaan yang baik. Kan, ada orang tuan-tuan duk kerja nak gerek rantai, kerja putih. Nak main masjid putih rantai, sampai masjid rantai hilang tak mana tak tahu. Tentulah tak bahagia. Tuan-tuan kan, dia kena azam ada markabus salih. Tak kira lah, ada orang dia kenderaan yang baik bagi dia kancing, silakan. Lah ni orang kalau jumpa tuan-tuan, dia tanya pencapaian dunia, dia tanya kereta. Dia tanya pakai kereta apa lah? Soalan. Entah pakai kereta apa? Ana pakai cash. Cash. Kanci. Entah pakai apa? Mas tu apa dia? Mercedes. Kan tuan-tuan. Entah ana pakai kan nak kena abang tuan-tuan kan. Itu sembang. Kita reunion tuan-tuan. Duk sembang, entah kerja apa? Entah dia kalau orang reunion ni dia sembang tu ya. Entah balik universiti lu, lepas keluar mahat, entah kerja apa. Kan, itu reunion kali pertama.
Lepas tu reunion tu dia tanya pula, "Entah menikah bila?" Okay. Reunion pula, dia tanya pula. Dia tanya apa gitu tuan? "Entah anak berapa?" Dia tanya. Lepas tu, ni kereta entah ke? Itu kereta entah ke? Oh, sebab tu ke dalam reunion ni tuan-tuan, kalau kereta buruk dia parking jauh. Ada kawan saya driver lori. Dia tak mau pi reunion. Saya kata, pi lah. Segan dia tengah kawan-kawan. Allah, kesegan apa? Kita sama seguru. Nasib masing-masing. Kalau malu dekat kawan, parking BMW, parking lori lagi besar. Sungguh tuan-tuan. Kata malu apa tuan-tuan? Kita nasib masing-masing lah kan. Ada orang tuan-tuan dia malu nak parking kereta, parking jauh. Malu apa tuan-tuan? Itulah pencapaian. Masing-masing tanya, "Entah anak berapa?" Lah kali dah lama dah sembang habis. Sembang kata habis sembang. Dia tanya, "Entah sakit ada apa? Sakit apa lah?" Tu reunion lah tu tuan-tuan. Reunion orang kecil manis. Oh reunion. Mama entah kecil manis dah. Ada. Kan. Allahu Akbar. Reunion. Entah penyakit ada darah tinggi dah tak? Siapa apa reunion nak tu ada sembang. "Ustaz tak ada kecil manis ke?" Tak ada lagi cakap lah. Darah tinggi. Oh sudah sembang sampai pukul 12. Duk tanya darah tinggi kecil mana tuan-tuan. Lain kali sembang pula tanya, kawan kita apa orang yang tak ada? Tu reunion ke? Lain kali reunion masa tua ni, entah seperti tu, tak ingat lah tu tuan-tuan. Itu kira reunion geng nyanyuk tuan-tuan. Tak ingat dah. Entah mahal juga ke? Allahu Akbar. Dia tanya, sungguh tuan-tuan, dah semua pakai janggut putih, rambut putih, main mata kabuk, ubat terabuk, gigi guguk, kulit kenduk tuan-tuan. Tak cam dah. Mana duk cam? Entah mahal tahun bila. Kita kan sama-sama tak kenal tuan-tuan. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi kata salah satu elemen yang membahagiakan apa dia? Al-markabus salih. Lepas tu rumah yang luas. Tuan-tuan, rumah yang luas, baitun wasi'ah. Rumah yang luas. Tuan-tuan, rumah. Betul orang duk tambah rumah. Tuan-tuan tiap-tiap tahun dia punya impian dia. Sebab manusia tak boleh lari daripada tambah rumah. Saya balik kampung ni pun tuan-tuan, duk tambah bilik bagi anak-anak kan. Anak-anak lah besar-besar dah. Dia tak mau duduk di luar macam kita. Dulu kita duduk dengan mak, duduk dalam bilik, kita duduk luar. Dulu kita lah anak-anak tak mau dah macam pak kita, macam kita dulu kan. Kita duduk pondok. Pondok boleh duduk. Anak-anak lah dia kena peluang. Itu elemen. Tapi Nabi kata yang terbaik, elemen yang membahagiakan, ada isteri yang salihah, yang membahagiakan. Ada al-mar'atus salihah, ada bini yang baik. Tuan-tuan, nak rekah cerita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang Islam dia kena tengok pencapaian atina fid dunya hasanah. Sebab tu cita-cita dunia kena ada. Jangan kata, "Ustaz, azam baru saya tahun ni saya tak mau kira dah apa pun meniaga ke apa, tak mau dah. Saya tak mau kira dah Ustaz, apa-apa yang duit ringgit saya nak main duduk dalam masjid saja." Bahaya pada agama. Pasal apa bahaya? Tuan-tuan nak penat masjid ni, kalau semua orang macam tu nak main duduk dalam surau belakang, siapa nak penat ni tuan-tuan? Kutip derma, semua duduk tidur dalam surau dah. Nak kutip derma kat dia, ayat liuk dia banyak. Tidak tuan-tuan. Tak silap. Sahabat Nabi, bila mereka sampai ke Madinah Al-Munawwarah, mereka hijrah. Follow Nabi. Nak pergi mengaji dengan Nabi, nak berjihad dengan Nabi. Apa sahabat Nabi buat? Sampai-sampai dekat Madinah Al-Munawwarah, tak ada sahabat Nabi ni kata, "Ya Rasulullah, nak main buat pondok tepi ni, nak main duduk masjid mengaji kat Nabi." Dah, tuan-tuan. Jadual hak Nabi mengajak, mereka follow. Tapi kerjaya kehidupan mereka teruskan. Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, seorang hartawan, dia tinggalkan tuan-tuan perniagaan di kota Mekah, dia sampai kat Madinah, dia mula bisnes dia balik. Osman ibn Affan, tuan-tuan, dia sampai kat Madinah tu dia berniaga sampai dia boleh beli perigi. Dulu tuan-tuan dia ada perigi. Perigi ni orang Kedah panggil apa? Telaga. Oh sama tuan-tuan, perigi telaga. Allahu Akbar tuan-tuan. Perigi ni, orang Madinah ni, dia ada telaga yang dikuasai oleh Yahudi. Yahudi duk jual ayam.
Jabatan Bekalan Ayak Madinah pergi tu tuan-tuan, JBA zaman tu Yahudi punya. Dia pun jual. Siapa nak ayak mai ambil kena beli. Saidina Osman tuan-tuan, dia punya bisnes dia kembang maju. Akhirnya dia main nak beli perigi tu. Telaga tu tuan-tuan kan. Yahudi kata tak boleh, shareholder boleh. Oh, shareholder kan. Oh, Saidina Osman punya cerdik, dia kata gini, tak boleh jual tak apa, saya masuk saham boleh. Dia kata boleh, shareholder boleh. Okey. Saidina Osman kata kira gini, shareholder, sari hang punya, sari aku punya. Boleh tak? Boleh. Yahudi kata kalau gitu boleh. Kan? Maknanya kira sari Saidina Osman niaga, esok Yahudi meniaga. Macam tu boleh, boleh. Kan? Saidina Osman lepas tu tuan-tuan, Saidina Osman ijtihad. Siapa-siapa penduduk Madinah yang nak mai ambil ayat, mai ambil hari sekian-sekian. Yahudi hari Ahad. Contohnya, hari Isnin mai ambil free. Yahudi jual hari Ahad, tak ada siapa beli. Yahudi geram, dia kata silap hidup berniaga dengan Saidina Osman. Ni cerita tuan-tuan. Akhirnya dia pun kata ambil kat hang semualah, jual. Saidina Osman ambil dan wakaf. Cerita wakaf pergi di zaman Saidina Osman. Tuan-tuan, Saidina Osman ni kalau dia pi duduk jadi lebay dalam masjid, duk mengaji, duk hafal Quran saja, duk hafal hadis saja, macam mana nak boleh pergi? Sebab tu sahabat Nabi tunjuk contoh hijrah mereka. Mereka jana kejayaan dunia tapi untuk akhirat. Abdul Rahman bin Auf masa Nabi nak pergi perang. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, dia mai selai sepinggang ke kota Madinah Al-Munawwarah, tapi dia berniaga. Bila Nabi nak pergi perang, dia buat mai 80 ekor unta, yang atas unta tu ada bekalan, serah kat Nabi. Bekalan askar dia boleh bagi. Tuan-tuan, berniaga tak tahu hebat terang mana, 80 ekor unta. Harga unta saja pun berapa dah. Mai serah, ya Rasulullah ni, atas unta ni ada kurma. Unta ni bawa ayat supaya tentera Islam sampai sana ada bekalan. Dahsyat tuan-tuan. Tentera punya bekalan support Abdul Rahman bin Auf. Oh tuan-tuan, sebab itulah kita kena fikir apa kejayaan dunia yang kita sudah capai. Sebab tu kita kena postmortem. Tahun lepas tu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbang-timbang amalanmu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah. Tuan-tuan, jangan timbang hak ni cerita semayang ya. Cerita hak pencapaian dunia. Sebab orang Islam, dia kena berjaya macam para sahabat. Sebab surah masjid perlukan sumbangan. Ma'at tahfiz perlukan sumbangan. Ni pasti seriti nak buat naik, semua perlukan sumbangan. Saya kemarin saya pergi ceramah tuan-tuan, perasmian no dekat apa nama kampung tu, sebelah Nakar tuan-tuan, Lencok Emat. Tuan-tuan, kampung Lencok Emat. Ada Lencok Emat kan, Lencok Emat gitu ah. Lencok Emat. Nak sebut cara Lencok Emat. Bekor gitulah tuan-tuan. Ada sahabat saya tu, dia wakaf tanah Pak Relung nak buat pondok. Panggil saya pergi ceramah, dia buat kenduri, buat akikah anak cucu dia, syakok lembu, panggil orang kampung mah. Kan, sahabat saya duduk situ, ada seorang lagi, Syekh Nasir Zain duduk situ. Dia pakat panggil saya ceramah, kira ni pembukaan lah ustaz ni, ceramah ni. Semula macam pecah tanah lah. Kan, sebelum daripada urusan. Tuan-tuan, pasal apa dia boleh wakaf Pak Relung ni? Pasal dia orang berjaya. Orang kampung saya, dia asal orang situ. Dia pergi pok, dia menikah orang kampung saya, dia balik Malaysia. Lepas tu dia duduk balik pergi sana lah. Dia usahawan yang berjaya. Dia buat tanah kot tu, dia buat tanam apa nama, kelapa sawit, tanam pisang. Pak Relung senang ya. Dia panggil Ustaz Nasir Zain, nah buat pondok tahun ni. Kita tuan-tuan, tanah tapak rumah pun kelang kabut nak beli. Pasal tu saya kata dalam Islam kena ada orang macam ni yang boleh wakaf tanah.
Saya pergi khutbah baru ni, khutbah Jumaat Bukit Tampui kan. Bukit Tampui kan dekat pondok Syekh Zainul Asri. Tuan-tuan, Syekh Zainul Asri itu boleh buat pondok pasal apa? Pasal ada satu pakcik ni wakaf tanah. Berapa relung dia wakaf kat Syekh Zainul Asri. Sebelah tu Bukit Tampui tu tuan-tuan, ada satu ma'at tahfiz lagi. Sebelum tu ada satu ma'at, pakcik ni juga wakaf. Siapa tak tahu berapa relung dia wakaf. Syekh Zainul Asri pun dia bagi, pas tahfiz ni pun dia bagi. Saya pergi ceramah kat tahfiz tu dulu ni lah. Pakcik tu mai tuan-tuan duk koro je sampai-sampai mudir tahfiz kata, "Ustaz, ni lah berwakaf tanah ni." Ya Allah, hebat dia orang ni. Koro je tuan-tuan duk slow je jalan kan. Tapi tanah banyak. Kita perlu orang macam ni tuan-tuan. Barulah kejayaan dunia akhirat dapat dicapai kan. Kita kena cek lah tuan-tuan. Pencapaian dunia orang Islam lah terang mana. Kita tuan-tuan ni sambut tahun baru ni pun nampak lekeh pencapaian orang Islam. Terpaksa ikut kalender orang Masihi. Tuan-tuan, dulu-dulu orang-orang Masihi kena ikut kita. Bila ni sebab dunia dia perintah New World Order kan, dia kontrol semua, takwim ke apa kena ikut kami. Kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Pencapaian orang Islam tuan-tuan kuih duk merudum. Tapi kita tak dah fikir sampai dunia ni, kita fikir takat kita bawah-bawah ni lah. Nak fikir bahasa bersatu kacau kita tuan-tuan. Kita fikir takat kita ni. Korang-korang yang kita duduk dalam masyarakat, apa pencapaian dunia kita yang boleh kita kongsi guna untuk agama. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita duk tolong ma'at tahfiz berapa lah. Kita duk tolong tuan-tuan pencapaian hebat terlepas penat ni kan. Ni sumbangan tuan-tuan. Alhamdulillah terbaik. Ada setengah masjid tu tuan-tuan, kita pergi tengok, ya Allah, hak kerajaan buat dulu sampai kelar. Tanah tu sumbat 8 kali tak boleh perbaik. Pasal apa? Tak ada ni otak nak fikir ni tuan-tuan. Tak ada adik ustaz. Dia kata kita duk tunggu peruntukan. Hampa yang berak, hampa duk tunggu peruntukan wakil rakyat. Pasal apa? Contohlah tuan-tuan, setengah-setengah masjid kita pergi, kita nak tumpang berak, nak pergi berak tu berhenti, tak jadi. Jadi muntah tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Pasal apa? Tanah dia ya Allah teruk tak sangka. Dah lah satu tanah kena berontok. Tuan-tuan kan. Contoh, tak erti nak tambah. Pasal apa? Pencapaian dia tu pimai-pimai tang tu. Bagi laporan tahunan apa yang ada struktur bangunan kita. Pimai hak tu nak tambah apa lagi, masjid tak tu. Yang tambah kubur. Tambah kubur. Tuan-tuan kan. Sungguh sengah-sengah kita pergi tu ada sengah lagi teruk. Saya pernah pergi tuan-tuan nak ambil wuduk tak gamak. Kolam dia tuan-tuan, ya Allah. Kolam dia tu tuan-tuan, kalau belah ikan bagus pasal lumut banyak. Belah ikan gapi pasal nyamuk ada. Boleh tu. Sungguh. Maknanya AJK. Saya sangka baiklah husnuzan. Boleh jadi depa lantik AJK yang rabun belakang kot. Dia main tengok clear elok ya. Padahal kita main tengok tak gamak nak celup tangan. Masuk dalam tanah macam masuk dalam gua. Jadi ashabul kahfi kita tak sarang labah banyak. Tak cicak boleh buat baja. Tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Maknanya dia physical out. Dia tak fikir ni aku nak buat apa dengan masjid aku ni. Yang dia tahu boleh sembahyang kan. Sebab dia pencapaian duniawi dia tak mau. Sebab tu ada setengah orang dia kaki komplain. Dia kata jabatan agama duk buat keceriaan masjid nak buat apa? Adakah zaman Nabi? Tak gaduh ada zaman Nabi lah masjid kita kan tuan-tuan. Takkan kita tak mau bagi ceria? Maksudnya dunia semua ustaz tak ikhlas. Siapa kata tak ikhlas? Kita cantikkan dengan ikhlas tak boleh. Kita tambah dengan ikhlas, kita besar dengan ikhlas, kita makmurkan dengan ikhlas tak boleh. Pasal apa setiap kali benda baik kita kaitkan dengan tak ikhlas, riya. Pasal apa? Kita buat bagi lawa dengan ikhlas tak boleh tuan-tuan kan. Buat ada satu masjid tuan-tuan saya pergi. Masjid tu tuan-tuan dia pokok bunga banyak. Siapa pengantin ni nak ambil gambar, oh tuan-tuan boleh.
Saya duk cadang kat depa sana. Hampa ni kena lantik AJK masjid ni, apa cari latar belakang yang berbagai. Jangan lantik ustaz semua. Lantik ustaz semua jam. Semua nak ceramah, semua nak kuliah, siapa nak pergi siram pokok? Ya, contohnya AJK masjid, biro keceriaan apa cari, siapa yang ni landscape punya orang. Cantiklah masjid apa? Kan? Hampa cari chef jadi AJK, biro kenuri kenara. Baru sedap. Kan? Ni asyik nak buat muai, asal buka puasa muai, asal muai buka puasa. Tuan-tuan kan. Cerah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Ini kita nak kena kepelbagaian sebab nak cari kebaikan dunia. Oh, kita bagi laluan Tok Bilal, silakan. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة
hurmati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilata wa syafa'ah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, ringkasan dia, cita-cita dunia kena ada, tapi cita-cita dunia untuk akhirat. Sebab Al-Quran menyatakan dalam Quran ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dipesan oleh baginda Nabi SAW, dunia ladang kepada akhirat. Tuan-tuan, kita duduk dalam dunia ni tuan-tuan, kita tanam banyak-banyak, cari banyak-banyak, tapi tukar untuk dapat syurga apabila bertemu dengan Allah. Ada orang silap, dia kata ustaz duk pulut buat apa dunia, bukan boleh bawa pergi akhirat. Pulut buat apa dunia ustaz, pangkat darjat bukan boleh buat pergi akhirat. Kaya bukan boleh buat pergi akhirat. Kita tukar tuan-tuan, kita kaya tapi nak pergi kaya tu akhirat. Macam mana kaya buat pergi akhirat? Kita kaya dengan harta yang halal, dan kita gunakan harta yang halal macam sahabat-sahabat untuk support agama. Banyak tuan-tuan yang memerlukan bantuan kita, mangsa banjir perlu bantuan kita. Tuan-tuan, saya minggu ni duk kutip sumbangan masjid-masjid yang saya pergi ceramah, hantar misi ni apa nama unit amal Kuala Kedah, unit amal Lokstar ni depa pergi bantu. Marin depa bawa pergi depa, saya bagi hak kutip 2-3 masjid ni, depa kata kami pergi beli toto ustaz. Tikar, toto dengan tikar. Tuan-tuan, orang masa banjir ni tuan-tuan tak ada apa lah rumah, tak ada apa, habis. Tuan-tuan kan, tikar pun tak ada, nak tidur atas lantai, lantai pun berselut. Depa ni ya Allah tuan-tuan kan, depa pergi beli, depa terlega, Ustaz Waman ni kami pergi beli toto, penuh lori selori depa buat pergi toto dengan apa tikar. Tuan-tuan, kalau masjid-masjid tak bagi bantuan, depa ni duduk tidur atas tu lah. Nak pergi cari daun-daun palas apa tuan-tuan, mampu habis dah pokok. Allahu Akbar, sungguh tuan-tuan. Kalau kita ni tak bantu, siapa nak bantu? Tuan-tuan, kita susah kira lah pasal balak tak balak tu. Ada orang kata Pahang kena balak 2 kali. Dia kata tak tahu lah, balak 2 kali ustaz. Mula-mula tebang balak, lepas tu balak bahman. Oh, sungguh kan? Wallahualam. Astagfirullahaladzim. Siapa yang dok buat kerja mendatangkan balak ni, dia jawablah depan Allah. Tapi bila kena ujian daripada Allah ni, kalau kita tak bantu, Allah tanya kita akhirat besok. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kami akan tanya nikmat yang kami bagi, hampa senang, hampa tak kena bah, hampa tolong tak kawan-kawan yang kena bah. Allahu Akbar tuan-tuan, Allah tanya. Sebab tu kita kena support, kita kena bantu tuan-tuan dengan menggunakan apa yang Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tukar. Macam mana nak tukar ustaz? Reta nak bawa tadi dengan wakaf, dengan infak, dengan zakat, dengan sedekah, semua tu aset kita. Tuan-tuan, kita guna untuk agama, kita pergi sedekah, Allah bagi RM1, Allah bayar RM700. Ni kita duk main masjid ni. Dengan sebab kita duk bubur duit dalam tabung masjid, kita boleh bubur aircon, orang pos bayang dengan selesa. Dengan sebab tuan-tuan duk bubur duit, boleh pasang lampu. Cuba tuan-tuan stop tak bagi duit. Lampu padam tuan-tuan nak main masjid pun. Speaker ni Tok Bilal bang sedap tak sengaja ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tak bagi sumbangan, beli speaker apa hak bunyi ngeo tu tuan-tuan. Tak usah bawa lah siapa sedap terah mana pun. Ada setengah masjid tu tuan-tuan, kita pergi dengar macam nak balik mikrofon tu. Tok Bilal sedap suara bunyi gitu ya tuan-tuan. Ustaz nak ceramah, Allahu Akbar, kita tengok speaker tu habis dah tuan-tuan. Kita duk fikir aku nak cakap ke mana, kita bagi begitu ya tuan-tuan. Ada, saya pergi ke, dulu saya pergi ke Sabah ni padat lah tuan-tuan. Ada satu masjid ni ramai orang, kita pergi sembahyang dia tu, speaker dia ya Allah tuan-tuan hancur. Patutnya tuan-tuan kena kutip lah sumbangan untuk tukar speaker kan. Kalau tak ada orang-orang yang macam tuan-tuan ni, yang ada kedudukan, kemajuan kehidupan, tak boleh tukar speaker mahal bah. Speaker ni mahal. Wazam mahal ni pasal bunyi sedap. Kalau bunyi wai-wai tu sah cak ayam tuan-tuan kan.
Allahu akbar tuan-tuan. Lepas tu pandai pula komplain. Dia kata awak bang tak dengar sampai rumah, nak dengar ke mana cak ayam. Tuan-tuan kan. Allahu akbar. Kadang-kadang kita duk beli speaker Cina apa lebih kurang kan. Bang 3 kali pecah tuan-tuan. Oh, meletup pula tu dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Sebab tu nombor 1 kena muhasabah. Pencapaian kita di dalam aktiviti duniawi tapi dalam batas-batas syarak supaya kita dapat bawa aktiviti ini kepada akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, baru kita mula fikir fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuan-tuan, macam mana kita nak dapat hasanah di dalam akhirat? Apa dia hasanah akhirat? Syurga. Apa dia hasanah di akhirat? Dilapangkan di padang mahsyar. Dia mula kat situ tuan-tuan. Kita duduk padang mahsyar tu, kita termasuk dalam golongan yang dipayungi. BBIP. Duduk padang mahsyar tuan-tuan, orang lain panas terik, kita ada. Kena fikir tuan-tuan. Kena mula fikir. Azam kita nak masukkan diri kita dalam kategori BBIP di padang mahsyar. Siapa dia BBIP padang mahsyar? Al-Imamul Adil. Nabi kata salah satunya pemimpin yang adil. Kita ni tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri tak ada harapan lah kita ni. Nak jadi agung lagi tak boleh. Jadi menteri besar boleh kita ni tak boleh. Kita rakyat biasa kan. Tapi kita imam ke? Pimpin anak isteri kita. Adil tak tuan-tuan? Pemimpin yang adil, yang memerintah dengan saksama, mereka ni akan jadi BBIP di padang mahsyar. Sebab tu jangan duk galak sangat nak jadi pemimpin kalau tak boleh melakukan kebaikan dan keadilan. Dan kita rakyat ni kena pilih orang yang baik, orang yang soleh supaya kita dipimpin oleh orang yang akan jadi BBIP di padang mahsyar. Jangan sembarang. Ni kapiak pun tak apa, dia kira tak kira. Ni nak bawa kita padang mahsyar ni, ingat tuan-tuan. Akhirat besok yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabbah. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kita sayang. Dalam Quran Allah sebut yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kata Imam Suyuti, maksud ayat ni akhirat besok kami akan panggil manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kami akan panggil, ni pilih pemimpin mana duduk belakang dia. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dia jadikan leader dia. Allahu Akbar. Jadi orang pertama yang akan dapat BBIP ni ialah orang yang imamun adil. Kita tuan-tuan nak dapat tu payah. Kita boleh cuba yang lain. Yang lain apa dia? Yang kita mudah sangat. Iaitu Nabi sebut dalam hadis tersebut, antara lain kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki yang hati terikat dengan masjid. Nabi tak sebut perempuan. Sebab perempuan ni kalau laki dia tak bawa, dia semayang di rumah pun tak apa. Laki-laki tak boleh. Bini tak bawa apa kena mai. Abang tu imam, minta maaf tu imam saya tak boleh main masjid, bini tak bagi. Ha ni pelik. Awak tak main masjid lama, bini tak bawa, dia main seorang. Pelik tuan-tuan. Orang perempuan kalau laki tak bawa dia tak apa kan. Tapi kalau bawa lagi bagus kan. Tapi orang laki-laki kena main masjid. Kita sampai keluar ni tuan-tuan sampai tu tak boleh bawa masuk dalam kategori ni teruk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ni azam kita. Azam kita, tekad kita, azam baru aku nak masuk kategori ni. Iaitu satu orang laki-laki yang hati terikat dengan masjid. Kalau ada sembahyang jemaah, adalah aku. Kalau ada kuliah, adalah aku. Ada tok guru, adalah aku tok murid. Ada tok imam, akulah tok makmumnya. Jangan duk berebut jadi tok imam. Tok imam seorang ya kan tuan-tuan. Tok makmum boleh ramai. Dulu duk komplain. Dia kata ni semua salah Jabatan Agama. Kami nak mai tak bagi. Jabatan Agama bagi peluang mai seramai-ramai, dia tak mai pula. Takut Covid. Padahal dia duk pergi tu. Dekat stadium ada muka dia. Dekat pasar malam ada muka dia. Astagfirullahalazim. Kan tuan-tuan. Bila main masjid tak boleh, takut Covid. Mereka kata Covid dia main masjid ya, tak lain dia tak pergi.
Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, puak ni pun satu haru juga tuan-tuan. No? Astagfirullahalazim. Ni kita doalah mudah-mudahan Allah angkat bala ni. Kawan-kawan hak balik Mekah ni, apa nama Omicron ni apa pula ni kena. Astagfirullahalazim. Ada sahabat-sahabat travel berapa travel ni tuan-tuan, sangkut habis. Balik ada depa kata duduk di Masjid Haram tu pasal dia lah bila SOP ni kadang-kadang bagus, kadang tak bagus. Dia bila dia ketat ni dia jadi akadnya dia komun. Kan dia komun. Bila komun dia tuan-tuan SOP ke mana apa ke mana. Ni depa dok komplain di airport ni depa marah oleh orang KKM. Kawan kata depa marah. Hampa kata ni masalah kami ni apa SOP apa ni punca penyebaran apa semua ni, bila hampa himpun kami mai duk buat saringan ujian apa ni COVID ni, hampa himpun bagi duk rapat penuh. Duduk penuh dekat airport. Depa marah. KKM kata hampa ikut sudah. Depa apa pening tuan-tuan. Ni hak balik baru ni kan. Saya tengok video tu depa pakak marah kan. Allahu akbar, bila duk himpun ramai-ramai ada kena ada tak kena, test kena semua. Allahu akbar tuan-tuan. Allahu akbar. Semoga Allah angkat bala. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Allahu akbar. Tapi tuan-tuan nak reka cerita, selagi tak kena, kita kena main masjid. Patutlah SOP, bukan payah sangat tuan-tuan. Depa kata ni lah punca bala ni ustaz. Semayang sah renggang-renggang. Pula hampa tu rapat ke dengan masjid? Nak sah rapat, hampa renggang dengan masjid. Dia tak ada masalah renggang ni. Renggang ni tuan-tuan, paling-paling pun hukum dia makruh. Dalam keadaan tidak ada mudarat ni. Saja-saja nak pergi renggang. Lah ni ada masalah dia. Biarlah mufti fikir. Saya tuan-tuan kalau orang duk tanya saya kata, bukan kerja saya duk fikir. Bagi fatwa apa semua ni, mufti dia bayar gaji oleh kerajaan, biar mereka fikir. Mereka nak buat keluar fatwa, hampa fikir nak jawab depan Allah. Hampa jawab, kami follow ya. Tak usah dia fikir. Mereka tanya ustaz lagu mana? Saya senang ya, saya bukan mufti, saya tak makan gaji sebagai mufti. Mereka fikir hukum, mereka nak ijtihad, kita follow, senang. Kalau mereka salah, mereka jawab depan Allah. Kalau mereka betul, kita dapat pahala dia ikut. Kan senang tuan-tuan. Ni dia lah bodoh mengaji tak pandai nak lawan mufti. Contohlah baca Quran pun orang kelang-kabut dia condemn lah fatwa mufti-mufti lah ni duk ikut Yahudi. Amboi tuan-tuan, sedap dia cakap kan. Dia kata ustaz-ustaz pun sama. Ustaz-ustaz pun sama. Amboi pula bila kita cakap tu dia marah dengan ustaz-ustaz sekali tuan-tuan. Saf renggang ni tuan-tuan. Masalah agak tapi korang tu renggang dengan masjid. Allahu akbar. Renggang jauh, berjarak daripada masjid kan. Ada orang tak main masjid pasal takut hilang selipar. Saya pergi masjid tu hilang kasut dia dah. Baik tak apa hilang selipar di masjid daripada kita hilang daripada masjid tuan-tuan. Itu lagi bahaya. Oh tuan-tuan lah payah. Nak tarik orang balik mai sembahyang Jumaat ni pun ingat senang. Payah tuan-tuan. Kedah ni dia boleh mai ikut kapasiti masjid. Kalau Selangor dia ada had lagi. Masjid daerah 700. 700. Kami situ ramai. Jadi alhamdulillah lah Jabatan Agama Islam ni dia bagi kebenaran sekolah-sekolah berasrama semua jadi surau Jumaat sementara. Selesai masalah kami kan. Kita buat permohonan Jabatan Mufti lulus. Supaya sekolah-sekolah berasrama hak mana ada surau besar semua boleh buat Jumaat. Kan Perak pun buat kan. Kedah ni saya tak tahulah. Perak, Selangor semua dia lulus kan. Kalau di Perak tu dia luluskan, dia buat kajian mana-mana surau besar-besar ni semua dia bagi kebenaran surau Jumaat supaya banyak tempat jadi korang duk komun. Kalau masjid tu biasa 1,500 beratur lama 2 masjid kan. Depa tukarlah kan ni depa bagi 2-3 masjid supaya masjid ni 500, masjid ni 500 bagi banyak kan. Taklah komun sangat. Allahu akbar. Kalau nak pi 1000 daya tuan-tuan. Hak yang tak mau ni dia kerja komplain nak pi tapi buat ke mana? Kami nak pi kami ni tak khusyuk lah sembahyang renggang-renggang. Amboi tuan-tuan tak khusyuk. Yang di rumah dia sembahyang seorang baju pun tak pakai, khusyuk ke mana? Astagfirullahalazim. Macam-macam orang tuan-tuan. Allah, orang yang kaki loyak buruk ni tuan-tuan.
Kita nak jadikan hati kita ni hati terikat dengan masjid. Tak main masjid rasa macam tak sembahyang. Tak puas kan? Kita nak rasa macam tu. Azam. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata antara lain. Orang yang dapat VIP pada masyar ni, satu orang laki-laki tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha. Tuan-tuan, satu orang laki-laki dia sedekah dengan tangan kanan, kemudian dia sembunyi. Dia bersembunyi sedekah dia tu. Fa'akhfaha, dia sembunyi. Sehingga tangan kiri tak tahu dia sedekah apa. Dia sedekah, bini tak tahu. Sekolah kami tuan-tuan, ada sepasang suami isteri. Suami isteri ni, dua-dua ni tuan-tuan orang kaya. Dia pamai anak mereka duduk situ kan. Tuan-tuan tahu mereka buat apa. Akhirnya baru terbongkar. Laki dia main wakaf kipas besar ni. Bini dia main wakaf ni hak minum-minuman mereka panggil ni hak ya tempat minum budak-budak duduk minum. Mereka dua-dua ni sama-sama tak tahu. Bini dia mai jumpa, akhirnya ni bila sembang dengan kawan saya ni, dia siap-siap PIBG kan. Jadi laki dia mai tanya ada lagi kan nak tambah apa semua ni. Nak tambah dia wakaf kipas ni apa semua, dia nak tambah wakaf kan. Nak minuman tu dia kata ada nak wakaf lagi. Lepas tu baru kawan ni bocor rasa. Dia kata yang wakaf ni ada satu orang perempuan nama ni. Lah bini saya. Allahu Akbar. Baru dia tahu sama-sama main duk sekolah, main duk senyap gitu. Dia tulis cek ni wakaf ni. Oh dua lelaki bini bagus tuan-tuan. Low profile. Kita nak korporat macam tu lah. Kan bini duit dia tuan-tuan. Duit dia berniaga. Lelaki berniaga. Sama-sama dia main tak abang 35,000 kipas. 35,000 main duk wakaf tuan-tuan kan, wakaf kipas. Allahu Akbar. Bagus tuan-tuan. Hantar anak mengaji, tang mana anak dia mengaji, tang tu dia wakaf. Ni orang ni. Dia hantar anak dia sebelum ni pun dia wakaf tempat yang dia ni, dia hantar anak mengaji. Hebat ni kita tang mana anak mengaji, tang tu kita berkelahi dengan ustaz ni. Tang tu cikgu kena tumbuk. Tang tu lah pengetua kena ligan. Ada mana nak berkat kan? Hantar anak pergi tang tu, dia pergi cari. Mana ustaz yang otak anak saya kemarin ni? Allahu Akbar. Tak berkat. Oh tapi saya duk perhati mak bapak kaki wakaf ni tuan-tuan, anak dia menjadi anak baik. Anak pun macam mak ngayak, low profile. Tak tunjuk kata anak orang kaya. Piduk macam anak orang miskin. Relaxnya. Hak duk belagak kaya ni anak orang miskin ni pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi lagu tu azam kita tahun ni kita nak banyak wakaf. Pasal apa? Pasal Nabi kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Bila kita mati, maka terputuslah semua peluang nak dapat topak pahala kecuali tinggal 3. Lah tuan-tuan, azam akhirat kita nak bawa bekal lah. Kita azam ni lepas mati, akaun kita, akaun akhirat tak close. Akaun berterusan azam kita. Kena fikir dah tuan-tuan bab mati. Tuan-tuan duk fikir tak bab kalau kita mati. Tanya bini, ayah andainya aku pergi dulu. Tanya. Macam mana? Bertanya. Ayah kalau abang mati agak-agak abang ni lagu mana? Lagu mana mah? Lepas masuk syurga tak? Bini kata abang Haji Bakhil bin kedekut nak mampu nak ambil pahala tahu lah. Oh bini pula tuan-tuan. Abang masjid pun tak pi, mengaji pun dah, pakai seluar pendek, duk tagih cokoroi apa tu. Nak pi syurga tak mana? Bini pula kena mengaku tuan-tuan, kena postmortem. Kita duk kena fikir akhirat. Kena fikir akhirat daripada Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi kata kalau mati, terputuslah peluang untuk kita pahala berterusan dalam akaun pahala kecuali mati tinggal 3 benda. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariyah, wakaf yang kita wakafkan ke jalan Allah. Lah tahun ni tuan-tuan azam baru kita nak jadi orang yang banyak wakaf. Azam, insya-Allah azam baru banyak wakaf. Tak mana dengar depa nak buat pondok tak apa habis. Saya lalu tuan-tuan, Mari ni lepas daripada ceramah di Bukit Payung, Encok Ahmad tu Bukit Payung kan. Saya lalu tu lalu ke Pekan Naka.
Saya tengok tuan-tuan, Seriti Pekan Nakar, cantik yang 4 tingkat. Hebat tuan-tuan orang Nakar ni. Dia penek sekolah rendah Islam tu 4 tingkat, cantik. Hebat, ada wakaf tanah, ada wakaf bangunan. Hebat, tengok orang kampung duk torai getah. Tapi depa kutip duit tuan-tuan, penek bangunan tempat anak mengaji, buat wakaf. Dahsyatnya tuan-tuan, hebat. Ada kita tengok badan duk bau sekerak, kain gulung tu sekerak ada. Duk bau sekerak tuan-tuan kan, tak ada pakai perfume. Tapi tuan-tuan, saham akhirat cukup banyak. Ada tak tuan-tuan? Kita kena bersaing. Kadang-kadang saya duk pergi tengok orang-orang belah-belah Kolorang, belah Padang Terak, belah Baling ni. Hidup mereka bukan kaya sangat. Tapi akhirat mereka, saham mereka lagi banyak daripada kita. Kan tuan-tuan? Mereka masjid buat sendiri. Mereka kalau nak buat pasti, mereka himpun sama-sama, mereka main gotong royong, buat sendiri. Tuan-tuan kan? Ada 2 tempat saya tengok di Padang Terak tu. Yang mereka wakaf, mereka pakat penek buat sendiri, kutip duit, dahsyat. Nakar satu, kat pokok senar tu satu kan. Saya tengok Seriti, mereka kutip duit pakat buat. Subhanallah, tuan-tuan hebat. Ni wakaf, yang kita wakaf. Azam kita gitu lah. Mai tengok kipas angin Jahanam tang mana. Pihak kat bendari, hak ni bahagian saya. Jangan dok komplain. Dari mana? Ni kipas ni, apa ni? Oh, tuan-tuan. Hak ni bahagian saya. Saya nak wakaf kipas atas nama mak saya. Pi tengok sana paip patah. Cepat-cepat bendari. Nah ni duit beli paip atau pi beli paip bagi wakaf kan. Ada tuan-tuan masyarakat Islam di London. Saya baca tulisan depa. Kami, dia kata, geng kami duduk di sana, di London ni. Kami semayang Jumaat jauh. Ratus-ratus kilometer. Hari Jumaat keluar awal. Pasal apa? Masjid ni tempat community ni orang Islam ni jauh-jauh. Tapi kami budaya kami nombor 1. Dalam kaitan kami ni, benda-benda yang basic untuk masjid, kami bawa siap-siap dah. Paip, kepala paip, kasut, selipar, semua kami bawa. Pipi tu kami tengok, kalau ada paip pakat-pakat ganti. Tengok kan, kami tahu dah ini masjid kami. Semua, tak kira orang Malaysia, tak kira orang Pakistan, ini tempat kami. Dia jadi budaya. Ada satu orang tu jurutera, dia balik main Malaysia, dia bawa budaya tu. Dia kata pi tak mana kalau singgah tempat ni, selipar ni kan, dia beli, dia buh dalam tu. Pasal apa? Dia tahu masjid Surau ni selalu orang curi selipar buat balik. Kan? Hilang selipar apa semua. Setengah masjid tu tuan-tuan, dia tulis di situ, sila tanggalkan kasut anda di luar. Dalam tak ada selipar. Kita masuk tik cicak dah. Kan? Perak, tak pijak tik cicak, bawa masuk dalam masjid. Dadang tok siap tak ada nak fikir. Kan? Kita lah fikir. Tuan-tuan tengok malam ni pipi surah lah. Selipar habis dah, rosak dah. Bukan tahan lama. Tuan-tuan esok fikir, aku nak wakaf. Bawa mai 10. Tak situ. Bulan depan hilang, tak apa. Hilang tak apa. Kita boleh. Barulah jadi elok ni komplain dalam mesyuarat jatuhan kuasa. Saya nak tanya ni, pasal apa tak pasang CCTV? Saya pergi tengok situ, selipar hilang. Amboi, kerana selipar tu nak pasang CCTV je. No, tuan-tuan. Sungguh, benda tu kita boleh wakaf. Budayakan wakaf. Tuan-tuan, baik. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang berguna. Azam baru kita nak mengaji, nak ajak orang. Azam. Saya pun tuan-tuan, azam saya lagu tu tiap-tiap tahun. Saya kata lagi duk boleh bercakap, lagi duk boleh berjalan, saya akan balik, saya akan kuliah, saya akan ceramah supaya boleh manfaat untuk saya dunia akhirat. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tak saya ceramah, tapi itulah cara saya ceramah. Dapat ilmu ke tidak, tapi saya yakin apa yang saya sampai ni insya-Allah aset untuk saya. Saya boleh mengajak, itu ya kan. Saya akan sampai yang saya tahu. Nabi kata balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Saya mati esok-esok, bukan esok lah, esok lambat lagi lah tuan-tuan. Kalau esok kacau agak tuan-tuan kan. Tentulah bila tuan-tuan dengar berita kan, Ustaz Razali Haji Omar telah kembali ke rahmatullah. Takkan tuan-tuan nak kata mampu ke Allah habis? Tentulah kata Allahu Akbar, ustaz kita dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Nabi kata 40 orang yang hadir menyaksikan jenazah orang Islam pasti dapat memberi syafaat.
Kan tak kalah tak ada 40 orang kot main semayang jenazah saya kan. Anak murid tua, anak murid muda kan. Insya-Allah. Sebab itulah tok guru lu mengajak sampai mati. Kita pun tuan-tuan kena jadi tok guru gak korang-korang, bini kita jadi anak murid kita pun jadi ya. Ni kita pula jadi anak murid bini kita. Abang duduk. Ya tuan-tuan. Kena tibai hari. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Sebab itulah duk minta nak menikah dua tak lului. Kita minta kat guru kita, pensyarah kita, ustazah kita. Tak lepas tuan-tuan. Allah nak lepas pergi masjid pun tak lepas. Semayang Allah. Ya. Kan. Allahu akbar. Contohlah tuan-tuan kan. Cuba dia anak murid kita kan. Dia mengaji dengan kita, dia tahulah batas-batas kan. Dia tak pernah mengaji Quran dengan kita, tak pernah mengaji hadis dengan kita kan. Allahu akbar. Tuan-tuan ajak apa kat bini? Balik cek balik. Mak hang duk dengan aku 30 tahun mengaji apa dengan aku? Mengaji apa? Panggil kedekut pak hang tu sudah. Astagfirullahalazim. Cuba tuan-tuan cek balik, tanya bini mengaji apa kan. Allahu akbar. 30 tahun kita tak ajak satu patah pun. Kotlah nak cek Fatihah dia ke, kotlah ni tak tahu nak ajak apa ustaz. Kita laki kena ajaklah juga sikit. Korang anak kita ajak semayang baca lebih kurang kan. Allahu akbar. Anak kita pun nasib baiklah ustazah ajak, kalau tidak tak tahu apa. Saya tuan-tuan, saya mengaku saya tak ajak sangat anak-anak saya. Cek ya. Tapi saya pergi duk jumpa ustazah, anak saya semua saya kata terima kasihlah ustazah. Ajak anak saya. Hantar anak pergi pasti. Ada baru ni tuan-tuan, ada pasti tutup. Pasal orang kampung kata tak ada masa depan. Astagfirullahalazim. Pasti ada apa dia kata? Kena bayar yuran. Astagfirullah. Saya kata anak saya ni yang ada masa depan ni pasal saya hantar pergi pasti. Dia reti baca doa, dia reti semayang kan. Yang anak saya ni yang berjaya lah ni keluar universiti, dia bukan mula daripada saya. Dia mula ni daripada ni ustazah pasti ni. Baca doa makan, baca doa tengok cermin, doa hafal surah. Jangan main, anak saya hafal surah Al-Mulk. Ustazah duk baca. Saya kata hafal tahu mana? Ustazah duk ajak. Jangan main tuan-tuan. Kalau kita nak suruh hafal umur 6 tahun surah Al-Mulk, dia hafal 60 tak hafal lagi. Ada tuan-tuan. Allah, suruh cari. Ada setengah masjid tu imam rajin. Kita baca surah Al-Mulk ambil Quran masing-masing, pakat cari. Tahu mana? Tanya kawan. Tahu mana? Aku pun tak tahu. Dia tahu. Allahu akbar. Tuan-tuan nak try, cuba sorok surah Yasin sekali malam Jumaat. Try tengok tuan-tuan kan. Imam try tengok kan. Malam Jumaat ni sorok surah Yasin. Depa mai cari nak baca Yasin. Surah Yasin depa ambil tak mana tu, ambil Quran masing-masing lah. Cuba tengok berapa minit depa nak cari surah Yasin. Jangan abang. Tak mana Yasin? Tak mana kan. Allahu akbar, kelang keliput nak cari surah Yasin tu. Pok tuan-tuan, tu dia. Ada tok wah cari, cucu banyak dah cari surah Yasin tak jumpa. Artinya tak baca Quran. Allahu akbar. Nasib baiklah anak cucu dia ngaji pasti. Cakap terima kasih ustazah didik anak saya. Tuan-tuan, ilmu yang berguna. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, azam kita. Yang Nabi kata awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuk kita. Tuan-tuan tak usah doa azam banyak-banyaklah. Tekad kita nak bina satu keluarga yang soleh dan soleh. Anak reti baca doa. Kalau pak sakit, pak mati, anak reti doa. Nabi bawa contoh simple je. Anak soleh doakan untuk mak pak dia. Tuan-tuan bukan senang nak cerita nak bagi anak jadi soleh ni payah. Tambah anak zaman cyber ni, Allahu akbar. Dia duk kira main telefon, dia duk kira tengok TV, dia duk kira tengok wayang habis. Anak tuan-tuan bila pak sakit dia tahu duk di sebelah pak dia tu. Nak baca Al-Quran dan sebagainya. Allahu akbar tuan-tuan. Dia tahu bila pak dia mati nak main duk semayangkan jenazah pak dia, dia tahu nak baca doa apa. Ada anak tuan-tuan hantar jenazah pak dia main duduk kat tu imam ni, dia duduk di luar. Dia pun telefon kawan, bro, bapak gua dah tak ada lah bro kan.
Ni bro, tunggu dekat gua tunggu dekat masjid ni kan. Tunggu apa imam tu solat jenazah bapak gua. Bapak gua tuan-tuan jangan main. Ada tak masuk? Tak tahulah pengalaman ni. Tu imam jumpa budak-budak yang hantar mak pak dia mati, mai duduk depan kita, dia tunggu kalau. Hak tunggu dekat kata siapa? Anak dia, cucu dia, seluak jin koyak kepala lutut ada. Allahu akbar kan. Tak jadi imam pun jadilah makmum kan. Jadilah makmum duduk belakang tu imam tak ni siapa dia? Saya anak. Ni siapa dia? Cucu. Ni siapa dia? Cicit. Duduk belakang dia kan. Tak apalah suruh imam tak reti, takut terrokok ke apa, tersujud ke. Allahu akbar. Saya pergi satu tempat tu, dia suruh saya jadi imam. Saya kata, hang lah jadi imam. Hang lah jadi imam, hang anak. Dia kata, ustaz, saya tak reti baca doa. Siapa? Doa aku baca. Hang jadi imam. Reti tak sembahyang? Reti. Tapi hang jaga, kalau hang rokok aku sepak pungkong. Saja gurau dengan dia kan. Allahu akbar, jangan duk rokok. Memang orang tak pernah sembahyang jenazah, jangan main-main. Bila rokok sujud sudah sembahyang imam dia apa siapa hampir rokok. Ni special case untuk pak pula tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, kita nak kena fikir daripada azam kita nak bawa anak bini kita ke syurga. Tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, pelihara diri kamu, anak pinak kamu, jangan siapa pun masuk neraka. Azam kita. Maknanya daripada saat ni tuan-tuan, kita kena balik postmortem, tengok muka bini, tengok muka anak, tengok perangai anak, tengok amal ibadat anak kita. Kita nak mulakan kehidupan keluarga yang nak menuju kepada rahmat dan keredaan Allah. Baru kita semangat mangkit pagi-pagi gerak anak bini dengan kasih sayang, mangkit nak subuh. Pasal apa? Ni azan nak bawa anak ke syurga ni. Anak nak keluar rumah. Pakai tutup aurat, jangan duk pakai ketat, sendat, padat, terangkat, nanti jadi maksiat. Apa jangan main-main. Nanti masuk kubur dihantar oleh malaikat. Jangan main-main. Kita pesan dekat anak-anak. Baru kita rajin pesan, rajin tengok anak baca apa. Duk sembang anak, nak bina satu keluarga yang harmoni. Nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan terakhir tuan-tuan, wa qina azabannar. Peliharalah kami dari azab neraka Allah. Azam kita kalau kita mati, kita takut tuan-tuan Allah seksa dalam kubur. Sebab tu azam kita ni tuan-tuan disertai dengan amal. Antara surah yang kita kena amal jangan tinggal untuk menyelamatkan kita dari azab kubur, apa dia tuan-tuan? Surah Al-Mulk, jangan tinggal. Azam ni kena buat setiap malam, baca suratul Mulk setiap malam. Sebab itu surah yang dikatakan surah yang akan memberi syafaat sehingga kita selamat dari azab kubur. Kita nak selamat azab neraka, jangan buat maksiat. Dosa banyak, taubat. Orang cakap senang tapi payah nak buat. Sebab apa orang kena azab? Pasal dia tak sembahyang. Janganlah tinggal sembahyang. Pasal apa orang kena azab? Pasal dia derhaka kepada Allah, zakat tak buat keluar, kita buat keluar zakat. Buat maksiat, masuk neraka, kita jangan buat maksiat. InsyaAllah azam kita wa qina azabannar. Kalau mati pun Allah tak azab kita. Itulah azam baru. Tak kiralah tahun baru masih ke, tahun baru hijrah ke, tiap-tiap tahun kita kena perbaharui tekad dan azam untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi cukup sekadar tu yang dapat saya sampaikan kepada diri saya sebenarnya dan kepada tuan-tuan sekalian. Mari sama-sama kita postmortem muhasabah, bangkit untuk menjadi lebih baik, menjadi semakin baik, dan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.